Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang sekali lagi kepada episod terbaru kami, episod terkini podcast Bola Lagi. Kali ini kita akan terus membincangkan dengan perihal bola sepak tempatan. Kita akan terus memberi fokus kepada Liga Super yang baru bermula minggu lepas. Kita akan membincangkan beberapa perlawanan-perlawanan yang hebat lah, yang sensasi lah yang berlaku dalam seminggu lebih ni, bermula pada hujung minggu lepas. Pada hari ini seperti biasa kita akan ditemani oleh panel-panel kita. Pertama sekali aku ingin menjemput selamat datang kepada panel pertama kita, Phil. Selamat datang, Phil. Assalamualaikum. Thank you for having me. Selamat datang panel lain. Terhal. Okay, thank you, Phil. Azim, selamat datang, Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kembali bertemu dengan anda semua. Amat bergembira dengan malam ini, dengan anda kembali dengan anda semua malam ini walaupun selepas yang sebelum ini. Terima kasih. Okay, dan panel ketiga kita pada hari ini adalah Saudara Afan. Assalamualaikum, Pan. Selamat datang. Assalamualaikum. Terima kasih Saudara Zul kerana terus ingin menjemput saya. Terima kasih. Terhal. Okay. Kita untuk bahagian pertama, untuk part 1 podcast kita pada kali ini, kita akan terus pergi kepada perlawanan yang kata orang fresh from the oven lah, perlawanan yang fresh yang baru berakhir sebentar tadi. Kita akan terus kepada match day 2, perlawanan match day 2. Walaupun daripada last kita keluarkan recording hari itu, dua set of matches yang telah berlalu, match day 1 dan match day 2. So kita akan terus kepada match day 1 dulu, perlawanan yang masih fresh di ingatan kita semua. Okey, terlebih dahulu kita akan memberi fokus kepada perlawanan yang baru berakhir sebentar tadi di Kuching, di antara KCFC melawan Selangor. Perlawanan ini menarik kerana pada match day 1 kedua-dua pasukan telah mencatatkan kemenangan, dan perlawanan ini menarik juga kerana pada beberapa hari lepas sebelum perlawanan ini pihak pengurusan KCFC telah mengumumkan bahawasanya akan memberi tiket percuma untuk penduduk-penduduk sekitar Bandar Kuching untuk hadir ke Stadium Negeri. Dan Alhamdulillah, daripada apa yang kita lihat daripada perlawanan siaran langsung sebentar tadi, memang Stadium Negeri penuh lah dengan 26,000 penonton, agak-agak Kazim, 26,000. So ya betul, 26,000 kapasiti Stadium Negeri. So memang semua turun memberi sokongan lah, panas dengan kemenangan daripada match day 1 kan. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, keputusan perlawanan yang baru berakhir sebentar tadi memihak kepada The Red Giants, mencatatkan kemenangan 5-0. Satu keputusan yang agak mengejutkan lah. Kira macam kita telah build the hype untuk tim Kuching kan. Kita tahu memang menerima kedatangan pasukan favourite untuk musim ini, tapi tak sangka lah pula kena belasah sampai 5 gol kan. Okay Zim, kita go straight pada kau lah Zim. Apa komen kau Zim pada perlawanan yang baru berakhir tadi Zim? Okey, untuk perlawanan pertama Selangor bertemu dengan Kuching di Stadium Negeri, saya boleh membuat kesimpulan bahawa pasukan Kuching boleh mendapat wake up call dan menyedari apa yang mereka tempuh pada musim 2023 ini tak sama macam yang ditempuh dalam Liga Perdana. So walaupun diperkuatkan dengan beberapa pemain import dan juga bekas pemain kebangsaan seperti Nur Razan Razali penjaga gol, tapi pasukan Kuching masih lagi gugup dan juga melakukan banyak kesilapan, memberikan ruang kepada pemain-pemain Selangor yang tidak sepatutnya diberi ruang, yang sekiranya diberi peluang pasti akan memberi hukuman kepada pasukan Kuching City. So kita dibuai mimpi sekejap kemenangan ke atas Kelantan, tapi ini adalah perkara yang bagus sebenarnya untuk menunjukkan pasukan Kuching belum lagi di taraf pasukan-pasukan yang bertanding untuk top 4 atau top 3 di Liga Super 2023 ini. So ini pasukan Kuching kena ingat perjalanan masih panjang belum jumpa yang lebih peringkat yang lebih tinggi lagi. Belum jumpa JDT, belum jumpa Terengganu, belum jumpa Pahang dan juga belum jumpa Kedah. So ini baru jumpa Selangor baru jumpa satu dah kita tewas 5-0. So kita kena belajar dan cepat membuat perbaikan dari segi mental dan juga fizikal, dan juga jangan kata kepada pasukan pengurusan dan juga pasukan pemain saja. Pasukan penyokong pun perlu juga bertambah bijak, bertambah matang dan menerima hakikat
Ini saja yang kita mampu lakukan buat masa ini ya. Dan kita sepatutnya membuat penambahbaikan supaya kita boleh bersaing dengan pasukan-pasukan besar Liga Super 2023 di masa depan. Ini adalah perkara yang baik untuk dibelajar, untuk kita sedar ya. Ini kita kena terima ya. Inilah perkara yang saya fikir yang pasukan Kuching perlu terima setakat ini ya. Okay, yalah, memang betul lah apa yang Azim cakap tadi lah. Dan ni katanya wake up call lah, reality check juga kepada fan yang just try to untuk menunjukkan perbezaan standard tu lah between the have not and the has not kan. Okay, Apan, kau pula Apan, apa komen kau sebagai resident penyokong Selangor ni? High five katanya kan. Apa komen kau Apan? Pertama kali aku rasa bersyukur lah sebab di perlawanan kedua Selangor dapat jaringan yang agak besar, which is aku rasa dalam 2-3 season sebelum ni perkara begini sukar berlaku lah, sebab Selangor always take some time lah untuk dia very stable dalam satu season tu. Dan aku rasa turning point game tadi tu memang dua gol awal pada separuh masa tu, minit keempat dengan 9 tu kira macam aku boleh kata macam menghukum lah pasukan Colchester City, which is especially defender kan, waktu tu kurang baik dalam segi bertahan. Selangor menggunakan peluang yang sebaik mungkin lah untuk menjadikan 2 gol awal tu, dan apabila gol ketiga ditambah, tak kala permainan baru aja bermula, dan aku rasa itu telah sedikit sebanyak mengurangkan semangat pemain-pemain Colchester City lah. Tapi satu lagi aku rasa untuk season ni, aku rasa Selangor dia ada satu squad yang baik dari segi pemain yang boleh dipilih untuk menjadi kesebelasan utama dan pemain simpanan. It's a depth squad lah. So aku rasa benda tu sedikit sebanyak membantu dalam 3 perlawanan awal ni kan, macam dia punya gap antara satu perlawanan tu sangat dekat, which lepas ni pun akan bertemu Pahang dan Selangor hanya ada dalam 2 hari saja untuk bersedia. So aku rasa disebabkan oleh that squad ni, Selangor berjaya lah pada malam ni untuk menang dengan agak selesa ke atas Cochin City. Itulah, aku rasa lepas game yang first itu aku dah dengar press lah, macam pundit yang bincang dekat Astro tu kan. Masa tu aku nampak Satya, ada coach Satya, one of the pundit dengan Azman Nan sekali kan. Dia ada borak dengan Brandon Gunn lah masa tu yang dijemput untuk di interview. So itu pun yang coach Satya petik lah pasal squad depth tu lah, sama dengan apa yang kau cakap tahun depan. Rasanya Selangor tahun ni can go far lah sebab ada squad depth yang bagus lah kan. Tidak apa, macam kerisauan kau pada preview hari tu lambat panas kan. So tak betul lah Pan, kali ni tak lambat panas lah Pan. InsyaAllah. Okay, itulah. So Selangor, selepas kemenangan Selangor sebentar tadi menentang KCFC, Selangor antara pasukan yang masih mengekalkan rekod kemenangan 100%, 2 perlawanan 2 kemenangan, so 6 poin. Satu lagi pasukan yang telah mencatatkan yang mengekalkan rekod 100% kemenangan adalah Kedah. Perlawanan di antara Kedah dan Terengganu semalam berlangsung di Stadium Darul Aman. Aku tengok selepas kemenangan match day 1, so go to di Ipoh, match day 2 ni di SDA, di Stadium Darul Aman, penuh ramai aku tengok penonton Kedah turun. Kemenangan 1-0 ni kira Kedah melawan Terengganu ni kira Nafuzi Derby lah kan, Nafuzi punya derby. Gol yang dijaringkan pada minit akhir perlawanan tak silap aku, 1-0. Phil, kau ada apa-apa komen tak Phil untuk perlawanan ni? Ada apa-apa yang kau boleh tambah, boleh ceritakan pasal game ni? Okay, according to reports or reviews kan, actually perlawanan agak balance out, and Terengganu actually had possession lah, control of the game, not until the very last minute. It's quite a silly mistake lah daripada foreign player ke import player, very bad back pass. So Kedah just capitalize on that mistake and 1-0 lah, winner last minute. So far rasanya Terengganu mungkin masih macam rentak lah kan. We talk about building new squad, new set of players, new coach. Whereas nampak gayanya di pihak Kedah pula
similar situation kan, new coach. Tapi gaya yang di Kedah mungkin berada di landasan yang lebih lurus lah daripada Terengganu. So Terengganu is still a force to be reckoned kan. Tak mungkin just suddenly derail cepat sangat kan, or merudun. So baru 2 game. So Terengganu has proven that last year they can go 9 games on a trot and winning streak. So still has the quality of players to get better results lah. Kalau kita tengok dua perlawanan Terengganu ni, walaupun dua-dua tewas, but they were defeated dengan favourites kan, kalah kepada JDT dan kalah kepada Kedah kan. So the shadow itself pun kurang membantu kan, main 2 game away against two big clubs. So hopefully they will get back on track lah once they start playing home. But in terms of Kedah pula, it's a good start lah for the club kan. Memang betul. Dalam preview kita sebut yang Kedah ni antara tim yang betul-betul prepare for this season. So nampak setakat inilah, nampak dia punya kesan lah kan, hasilnya. Okay, that's Kedah yang menang 1-0 selepas Selangor yang menang 5-0. Satu lagi pasukan yang mengekalkan rekod 100% kemenangan masuk matchday kedua adalah Sabah. Sabah malam tadi rasanya, petang semalam mencetak kemenangan ke atas Kelantan United 3-1. So aku baru baca scroll artikel tadi, nampak satu artikel yang menarik lah. Artikel ni menyebut bahawasanya Sabah ni dah setara lah, sehebat seperti JDT lah sekarang kan. Might be true, memang top of the table pun sekarang dengan kelebihan gol kan. So Azim, aku tahu kau minat player Korea yang ada kat Sabah tu Azim. Apa komen kau Azim terhadap perlawanan between Sabah dan Kelantan yang memberi kelebihan kepada Sabah kemenangan 3-1 semalam? Perlawanan Sabah dengan Kelantan berpihak kepada Sabah yang menyebabkan mereka boleh menderajui Liga di kedudukan nombor 1. So untuk perlawanan ini Sabah memang pasukan yang favourite ya. So pasukan Kelantan United memang bertandang pergi ke bermain away, so memang terpaksa melakukan sesuatu yang lebih lah, kerana pasukan yang dibarisi membarisi pasukan Sabah, kita tengok banyak pemain kebangsaan ya. Park Tae-soo, pasukan pemain Korea pun pemain berpengalaman, dia bukan pemain yang defend yang biasa. Yang saya tengok first game pun dia gol, second game pun dia gol. So dia macam goal scoring defender lah. Dan perlawanan tersebut memang jelas pasukan Sabah yang menguasai ya. Selepas Darren Lock menjaringkan gol penalti, kita dah tahu dah macam mana perlawanan tu akan berlangsung lah. So dengan Sabah menggunakan pemain seperti banyak seperti Stewart Wilkin, Amri Haya yang berpengalaman, berusia 42 pun tak macam berusia 42 pun masih boleh memberi kudrat kepada pasukan Sabah. So dengan inilah saya nampaklah Sabah memang bukan nak kata starting JDT tu taklah, tapi untuk bertanding top 3 tu memang possible untuk mengekalkan momentum seperti tahun lepas. Lagipun mereka juga masih menggunakan coach yang sama, Ong Kim Sui kan. So saya rasa pasukan Sabah ini kalau dia mampu mengekalkan pemain-pemain yang sedia ada, memang bolehlah bertanding untuk top 3 untuk Liga Super. Tu pendapat saya lah. Memang Kelantan United pula adalah bolehlah kita terima 1 gol sagu hati daripada Indra Putra, tu je lah yang dia mampu. Lepas tu lain daripada tu dia tak boleh nak buat apalah. Lain macam bunyi itu sajalah dia mampu. Yeah, to be fair, for newcomer like Kelantan United nak main 2 away game for the first 2 against Selangor dan Sabah, it's quite a big ask jugalah. Tapi but credit to Sabah, of course. Sabah dah telah menunjukkan selepas 2 game ni. Setuju dengan Azim, pencabar belum bersetara dengan JDT, tapi
can be, kalau konsisten kan, tentu akan menjadi pencabar utama lah kepada JDT. And among the big teams pun, besides JDT, rasa Sabah keep the more or less a similar squad lah, so not much rebuilding needed, so it just matter of continuing the what's the good yang pencapaian last year just diteruskan lah dengan penambahan pemain baru jugalah. So, tapi the same karakter yang nak score lah, Pak Tesu kan, Cik Wilkin. So looking forward tengok konsistensi Sabah lepas ni, lepas ni akan bertemu dengan pasukan lebih mencabar kan. So keputusan lain, perlawanan lain untuk match day 2 adalah PDRM seri dengan Perak 0-0. So Perak akhirnya mendapat mata pertama untuk musim ini selepas kalah pada match day 1. Kuala Lumpur pula tewas di KLFA di tangan JDT. Tadi aku nampak ada news pasal bas penyokong JDT kena serang oleh casual lagi. Macam biasa kan, kalau mana-mana fan JDT pergi mesti ada je yang tak puas hati. Sementara di Stadium Bandaraya, Penang pula seri dengan Negeri Sembilan. Dan sekarang tengah berlangsung lagi. I think should be ending anytime now lah. Seri Pahang tengah mendahului ni Kelantan FC ni kan rasanya. Kelantan FC Kelantan dengan Zam Zam dengan 4-0 sekarang. Menarik lah ni. Pahang mudah skor 4 gol. So itu untuk semua keputusan perlawanan, termasuk perlawanan terkini untuk match day 2. So rasanya untuk part 1 ni, untuk bahagian pertama ni kita membincangkan perlawanan match day 2. Untuk part 2, bahagian kedua selepas ini kita akan membincangkan perlawanan match day 1. Kita ikuti sambungan selepas ini. Kembali lagi kita ke bahagian kedua untuk podcast kali ini. Jika di bahagian pertama tadi kita membincangkan tentang perlawanan match day 2, sementara bahagian kedua ni kita tengok balik, kita lihat kembali perlawanan yang berlangsung pada hari pembukaan Liga pada match day 1 yang bermula dengan kejohanan Piala Subangsih, perebutan di antara JDT dan Terengganu pada hari Jumaat minggu lepas. Kemenangan berpihak kepada JDT 2-0. Sementara perlawanan di Kota Baru pula between Kelantan FC dan Kuching City, masa itu match day 1 menyaksikan KCFC mencatatkan keputusan mengejut. Kita anggap keputusan itu mengejut lah ya. 2-1 terhadap Kelantan. Sabah pula bermula garang di Likas pada minggu lepas, menewaskan PDRM 4-0. Sementara Kuala Lumpur seri 2-2. Perlawanan menarik sebenarnya minggu lepas kalau kita ingat, KL leading 2-0 kan, dan Penang bermain dengan 10 orang tapi dapat tie the game 2-2. Menarik perlawanan ni. Dan di Ipoh pula menyaksikan Kedah mencetak kemenangan pertama minggu lepas dengan kemenangan 4-1. Selangor mencetatkan kemenangan pertama juga pada minggu lepas, kemenangan 1-0 mengalahkan Kelantan United. Sementara Pahang seri dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan mengekalkan keputusan seri pada match day 2 lah, selepas seri 1-1 dengan Pahang. Okey, aku rasa untuk siri bahagian kedua ni kita tengok dulu perlawanan tumpuan kita adalah di antara JDT dan Terengganu lah. Apan, kau ada apa-apa yang kau nampak tak menarik pada perlawanan Subangsih pada minggu lepas antara JDT dan Terengganu ni? Aku rasa dalam perlawanan Subangsih tu, penguasaan JDT tu nampak jelas lah. Walaupun belum 100% yang kita selalu tengok cara JDT bermain, tapi setakat permainan yang berlangsung tu, aku rasa memang JDT dapat menguasai perlawanan dan berjaya membuat hantaran-hantaran yang baik lah ke arah pintu gol Terengganu. Satu yang aku tengok Terengganu ni, dia macam dua season lepas kan, Andy Nafuzi, kita boleh nampak macam permainan dia agak konsisten. Tapi bila tahun ni aku tengok bila dia punya coach dah berubah, Fazal Halim tak ada, lepas tu dia punya striker pun baru, aku belum nampak lagi lah impact sebenar lah kepada pasukan lah, terutamanya pemain-pemain import ni lah. Aku tengok yang striker dia tu kan, Sony which is ex Melaka tu kan. Aku nampak dia
rajin lari ke sana ke sini, cuba bawa bola ke arah pintu gol, tapi macam belum betul-betul memberi impact ataupun kesan yang baik lah kepada tim. Dan Adisak pun belum aku nampak seperti mana yang kita selalu tengok dalam semasa dia bermain dengan Thailand. So aku rasa squad ni mungkin lah akan mengalami masalah kalau diorang tak berjaya bangkit dengan cepat dalam 2 perlawanan akan datang ni. Sebab aku rasa Liga Super ni dia satu liga yang macam agak pendek dan dia punya gap setiap perlawanan tu pun pendek. So kau kena bangkit cepat lah. Kalau lambat dan mungkin boleh hanyut lah macam tu lah. Dan untuk you Setuju comeback Afan. balik, dan mungkin you boleh, kalau you nak comeback balik pun you akan dapat nombor 5, nombor 6 macam tu lah, which is proven lah. Sebelum ni kita tengok Selangor like that, Kedah last season pun like that. So macam not a good start lah sebenarnya bagi aku untuk Terengganu pada season ni. Dia punya schedule dia lain macam sih kan, macam tiba-tiba ada betul. midweek game kan for the first 5 match day, macam bukan kau ada European game gitu like tak ada sebab dia nak ada midweek kan, every week ada midweek. So kalau lambat bangkit, that's it, gone. Just cepat je. Betul. Itulah aku nampak. So memang JDT telah menunjukkan penguasaan penuh lah. Diorang telah memberi amaran yang this season pun mungkin akan jadi milik mereka juga kalau tak ada tim lain yang mampu mencabar dengan baik lah. Itu pendapat aku lah untuk game tersebut. Okey lah Pan, aku pun setuju macam apa kau cakap lah. Jelah kalau tak perlu dengar amaran daripada JDT pun, memang betul pun kalau tak ada tim yang step up lagi this season, memang JDT lagi lah Liga ni kan. Okey, itulah sedikit sebanyak rangkuman yang kita boleh buat kepada perlawanan di antara JDT dan Terengganu lah. Kalau kita tengok aksi JDT match day 1 tu memang dan sambung lagi tengok aksi match day 2 semalam kan, memang still the team to beat lah JDT ni kan. Boleh add up sikit ke? Sila. On JDT. Actually after 2 games kan, one thing yang agak noticeable about JDT is the line up lah. So 2 game berturut Corbin Ong tak start on left back. So there's competition for Corbin apparently. Apa nama left back tu? Arisa lah. Jim left back kan? Left back siapa? JDT ada import baru right. Then perkenalan Feroz sebagai the new center back for pairing siapa nama? Ya Allah, Indonesian Jody Ahmad captain. So coach ni quite dia dah merombak lah the back line apart from Davis, and even Shihan is starting ahead of Farizal lah. So kita dah tahulah packing order untuk JDT at least for the early season ni kan. Okay, so selepas perlawanan tu, satu lagi perlawanan yang menarik sebenarnya berlaku pada match day 1 hari tu adalah di antara Kelantan dan Kuching. Sebab yalah, memang kita pun dah ramalkan Kuching City ni sebagai the surprise package untuk season ini kan. So they did deliver lah pada match day 1 itu walaupun ketinggalan 1-0, then rally back untuk score 2 goals dan menang perlawanan tu lah. It was kata orang sweet win lah, kemenangan yang manis lah untuk penyokong KCFC kan. Kau Zim, apa komen kau Zim pada perlawanan yang berlangsung pada match day 1 hari tu? Okey, untuk match day 1 perlawanan antara Kelantan dan juga pasukan Kuching City FC, di mana host adalah pasukan Kelantan. Kedua-dua sebenarnya pasukan yang perlawanan yang seimbang ya. Saya boleh buat kesimpulan ya. Lagipun sebenarnya kalau kita lihat dari segi persembahan, belum menonjol sangatlah pasukan Kuching. Cuma pasukan Kuching City FC dan Kelantan FC ni, mereka bila masuk ke dalam padang, mereka membawa semangat ialah pasukan yang baru nak bermain di Liga Super. So bersemangatlah kedua-dua pasukan ini cuba bersaing. Tapi pada mulanya memang pasukan Kelantan yang mula mendalui dengan pasukan jaringan Chief Fuentes, dan kemudian disamakan oleh Sudi Abdullah, dan kemudian
last minute lebih kurang last minute jugalah, minit ke-80-an macam tu. Abu Kamara menjaringkan gol kemenangan dan membolehkan pasukan Kuching mendapatkan kemenangan pertama dalam Liga Super 2023. Tapi jujur saya cakap saya berpendapat pasukan Kuching walaupun menang perlawanan pertama ini, mereka mudah dihanyut mimpi. Selepas itu mereka ingat inilah Liga Super yang mereka akan hadapi untuk 2023 ini. Tapi sebenarnya ini adalah baru permulaan. Mereka sepatutnya bertambah fokus untuk next game di mana mereka akan bertemu pasukan Selangor yang bukan calang-calang. Jadi bagus untuk kemenangan pertama adalah bagus untuk pembukaan, tapi Kuching City FC kalau kita lihat dari cara permainan dan juga persefahaman masih banyak yang mahu diimprove lah. Dari segi kita tengok Elton dan Silio centre back masih lagi tidak ada komunikasi dengan Norazan Razli, masih tidak ada komunikasi. Kita nampak pertahanan pasukan Kuching goyah di separuh masa pertama dah ditembusi. So dari sana kita nampak mereka masih lagi gugup dan perlawanan kedua pun masih gugup, dan kita tengok next game lah bertemu dengan Sabah masih gugup tu tidak, dan bertemu dengan Sabah di pasukan di Stadium Negeri, dan juga dalam keadaan Sabah dalam keadaan dua kemenangan berturut-turut, ini pasti akan memberi ujian yang besar kepada pasukan Kuching. Itu pendapat saya lah ya. I think dengan komen yang penuh semangat lah yang Azim bagi berkenaan dengan perlawanan matchday 1 tu tadi, kita patut kita boleh tutuplah dulu bahagian kedua kita membincangkan perlawanan matchday 1, dan untuk bahagian seterusnya kita akan melihat pula perlawanan-perlawanan yang bakal berlangsung pada matchday 3. Okay, kita jumpa di bahagian seterusnya. Kembali untuk bahagian ketiga. So untuk bahagian ketiga episod kali ini kita akan membuat preview. Kita akan membincangkan perlawanan-perlawanan yang akan bermula untuk hujung minggu ini, bermula pada Sabtu, melangkah Ahad dan sampai ke Isnin. Perlawanan-perlawanan set perlawanan untuk matchday 3 ni akan dimulai dengan Kelantan melawan Perak di Kota Baru, perlawanan berlangsung petang. Diikuti dengan Kedah sekali lagi bermain di SDA menanti kehadiran PDRM. Berikutnya pada hari Ahad pula dimulakan dengan perlawanan di antara Selangor menerima kunjungan Pahang bermain pada pukul 5.30 petang. Diikuti pula dengan Kelantan FC bermain pada malam Ahad melawan Penang. Penang akan bertandang ke Kota Baru. Terengganu pula akan menerima kunjungan Kuala Lumpur pada hari Ahad. Seperti yang Azim sebut sebentar tadi, Kuching pula akan menerima kunjungan Sabah pada hari Isnin, bermain di Stadium Negeri Kuching, one of the red hot team sekarang. Dan Negeri Sembilan juga akan menerima kunjungan JDT, another heavyweight lah pada hari Isnin nanti. So daripada semua siri perlawanan ni, aku rasa first kali kita nak fokus kepada perlawanan Selangor melawan Pahang lah, Apan. So Selangor dengan 2 kemenangan setakat ini, Pahang baru sebentar tadi mencetak kemenangan pertama untuk musim ini. Apa yang kita boleh expect pada perlawanan hari Ahad ni yang bermain pada petang pula tu, petang Ahad ni? Aku kalau Selangor bertemu Pahang ni dia macam sentimental sikit lah aku rasa. Sebab 2 season lepas kalau kita tengok Selangor kalau di home dia menang, tetapi tahun 2021 dia seri di Darul Makmur. Walaupun dalam ketika itu Pahang bergelut dengan masalah bergelut untuk mendapatkan kemenangan sebab dia ada pertukaran coach apa semua. Lepas tu masuk tahun 2022, perkara sama yang berlaku bila Dollah Saleh take over once again dan diorang menang 3-0 di Darul Makmur. Walaupun sebelum tu Selangor menang di Pahang. Di Petaling Jaya. Tapi bagi aku tahun ni agak berbeza sebab Fandi Ahmad coach Pahang, and diorang dah buktikan 2 game yang terawal ni diorang tak kalah. Seri, bermula dengan seri, dan malam ni dia menang 4-0 lah kan? 0 betul. Ataupun ada tambahan jaringan tak ada 4-0 lah kan? So dengan pemain-pemain yang ada setakat ni, aku tengok
Aguero kita pun dah score dekat Pahang malam ni. So aku rasa lupa Aguero. Aguero. So dan kapten dia kapten. Tak silap aku. Kapten. Pahang. New Captain. captain musim ni. Ah, New captain. ah, Azam Aziz vice captain. So aku rasa satu perlawanan yang agak menarik lah yang kita nak tengok. So bagi aku ini adalah kalau ikut pasukan lah. So Selangor perlawanan ketiga ni dia akan bertemu dengan salah satu heavyweight lah yang dalam Liga Super tahun ni. So aku rasa perlawanan ni akan berlangsung dengan sengit lah. So bagi aku kedua-dua pasukan ada kekuatan tersendiri. Jadi kita tengoklah nanti. Sebab Selangor pun kena travel back kan from Kuching. So aku rasa itu pun mungkin faktor sebab 2 hari punya gap je kan untuk dia main lawan Pahang. Itulah yang aku dapat tengok lah. Menarik Yang game aku dapat dapat ulas lah untuk game Selangor lawan Pahang. Menarik game di MVPJ dia main petang kan. Kenapa main petang Pan? Aku tak sure. 5:30 petang. TV lah kot kan. Oh TV, yes. TV, betul, Mungkin betul, TV lah kot sebab Sampai 2 hari gap. Serious ridiculous bet. Malam Itulah. esok kau buat. Kalau main hari Ahad petang pula aku rasa tak ada sebab stadium MVPJ tu tak penuh kan, dengan form yang Selangor tengah ada sekarang kan. So tak ada sebab lah penyokong-penyokong Selangor macam kau tak turun stadium kan hari Ahad. Betul. Kita kena penuhkan lah seluruh pelusuk stadium lah untuk perlawanan ni sebab ini game yang penting lah untuk kita. Okay, untuk apa prediction kau Pan? Ni Selangor Pahang ni. Prediction aku it could be end up seri lah. Full lama. Satu sama. Okay, score draw. Kau feel apa prediction Selangor lawan Pahang ni? Selangor menang 2-1. Kau Azim? Selangor menang 2-1. Pan. Fan je bagi seri benda. Pan, Best ni outcome 2 kemenangan berturut-turut tu lah masalahnya. Pan, ni Faizal Halim ni tak skor lagi ni macam mana ni? Tadi assist 2. Tapi assist tadi assist 2. So aku rasa second game ni dia better daripada first match. Tapi sentuhan jaringan belum terhasil lah. Tapi aku nampak dia ada peningkatan lah daripada game pertama ni ke game kedua ni. Ada tadi orang siapa cross elok dah dia macam tergelincir lah apa kat tengah box tu sayang lah. Okay, so itu untuk perlawanan tumpuan pertama kita untuk match day 3 ni, kita Selangor dan Pahang. Aku rasa kita tak bincang lagi, kita tak pernah sebut pun lagi pasal Negeri Sembilan sebenarnya sepanjang kita borak pasal Liga Super ni. So Negeri Sembilan akan menerima kunjungan JDT di Star of Paroi hari Isnin nanti pada pukul 9 malam. JDT ialah another juggernaut macam biasa, steamroll against all the team. Kita tengok whether dia akan continue the steamroll against Negeri Sembilan ke tak. Phil, apa pandangan kau terhadap perlawanan Phil? What should we expect from this match sebenarnya Phil? Alright, so Negeri Sembilan still unbeaten lah after 2 games kan, but both draws. So actually Negeri Sembilan season ni dia hilang 2 key players lah, Shihan and Kuzaimi. But then they add a few more experienced players lah in Syarif Fikri. They even had Mahali Jasuli kan. So Safwan Baharudin. Safwan Baharudin, correct. Yes. Safwan Baharudin. Zakwan Adaha masih. So Zakwan is still leading the team. So kalau baca page Ultra Jang apa semua, expectation fans pun mid table punya finish lah, but then any team yang lawan JDT dia akan ada extra spur lah, extra semangat to prove that they can fight against the juggernaut JDT kan. So hopefully they can continue unbeaten run lah. And kalau JDT lawan kalau ingat balik last season ni yang Shihan buat hal kan, dia buang masa guling-guling borak dengan Milo Boy kan. Lala Foresteri bagi free kick cun gila. So last season game Negeri Sembilan jadi dia sedar memang epic lah. Minit ke-94 Foresteri bagi top corner kan. So hopefully similar drama lah boleh berulang di Star Paroi. Ada prediction. Tapi Negeri Sembilan pun ada masalah. Sik Izhan pun
sekarang tengah cedera kan. So mereka perlu mencari penjaga gol yang kedua untuk bertanding menentang JDT nanti. So mereka akan menghadapi masalah yang besar lah. Oh. Sheikh Izan from Selangor, Azim, Lon. Yes, Lon. Okay, okay. Saudara kita bawa. Apa prediction kau, Phil? Negeri Sembilan dengan JDT ni. 0-3 kot. JDT. JDT. Okay. Kau Zim, apa prediction kau, Zim? 4-0 rasanya. Oh, kepada JDT lah. Ya, sebab penjaga gol itu Sheikh Izan tu tak ada. Tu lah masalah dia. Dia tak ada penjaga gol utama buat masa ni. Okay. Kau, Pan? Apa kau rasa, Pan? Aku rasa 2-0 JDT. Okay. So selepas Negeri Sembilan dengan JDT ni, perlawanan fokus kita seterusnya adalah sekali lagi kita bagi peluang lah kepada Azim untuk cerita meluahkan perasaan dia terhadap KCFC ni kan. So hari Isnin nanti untuk match day 3, Kuching City akan menerima kunjungan another red hot team lah, Sabah kan. Sabah yang tengah merajai liga sekarang. So perlawanan pada hari Isnin akan menyaksikan kalau dulu Sarawak ni kira Borneo Derby lah kan. If it's Sarawak lah tapi ni Kuching kita tak kira lah, kita tak panggil Borneo Derby lah. Kan. Okay, Azim, apa pandangan kau, Azim, terhadap what can we expect, Azim? Apa yang kita boleh predict lah yang akan jadi untuk perlawanan antara Kuching dan Sabah? Perlawanan Kuching dan Sabah dijaga menarik ya, dan boleh menarik ramai penonton sebab kita tahu pasukan Sabah dibarisi banyak pemain kebangsaan ya, dan pemain kebangsaan dan Sadi Ramli, Pak Tesu, semuanya Sadi Ramdhani, Pak Tesu, mereka semua adalah main pillar untuk pasukan Sabah ya, dan pasukan Kuching dengan kekalahan kepada Selangor sepatutnya mereka tak ada travel ke mana-mana, maintain di stadium negeri, sepatutnya mempunyai masa rehat yang lebih cukup lah daripada pasukan travelling daripada Sabah. So pendapat saya pasukan Kuching patut jangan ulangi kesilapan yang sama seperti ball watching, no man marking, biar pasukan Sabah menguasai perlawanan seperti Selangor menguasai perlawanan tadi. Lepas itu kawalan tengah tak ada, pertahanan tiada komunikasi, penyerang yang terpaksa macam Sudi dan Abu Kamal terpaksa turun ke bawah untuk membantu pasukan pertahanan ya. Tapi ini perkara kalau pasukan Kuching sepatutnya jangan ulangi kesilapan. Maksud saya bukan untuk mencapai kemenangan ya, untuk memberi saingan sebenarnya. Sebab kalau benda ni asyik diulang dan diulang, selepas itu akan menyebabkan moral pasukan Kuching jatuh ya, dan akan mudah terperosok ke bawahan Liga Super 2023 ya. Dan untuk pasukan Sabah pula, kalau mereka mengekalkan Darren Lock di hadapan Sadi Ramdhani, pertahanan Patesu, penjaga gol Khairul Fahmi, mereka mengekalkan semua pemain-pemain ini, maka tiada masalah untuk mereka menewaskan pasukan Kuching City FC lah. So pendapat saya tiada masalah untuk pasukan Sabah mengalahkan pasukan Kuching. Terima kasih. Berapa Zim prediction? Pasukan Sabah 2, pasukan Kuching 0. Phil, do you have anything to add, Phil? Okay. Based on perlawanan sebentar tadi, rasanya tomorrow is going to be a very long day. Video session by Coach Irfan lah. He has to do it immediately soalan. So setuju dengan Azim, too many loose ends yang need to be tightened up. Ball watching, schoolboy mistakes, too much respect towards opponents. So besides the tactical, but the moral pun, motivation pun kena quickly dikembalikan lah Kuching. And setuju dengan Azim, first thing first, avoid defeat lah. Maybe that will start to kembali ke gaisan permulaan, elak pada defeat lah. But Sabah will come with momentum, semangat, confidence. It's going to be tough for Kuching lah to get Sabah win lah for me actually, 2-0 at least. 2-0 juga. Kau Pan, berapa prediction kau Pan? Sabah melawan Kuching? 2-0 Sabah. So aku rasa untuk
bahagian ketiga kita buat preview ni cukup kita bagi fokus kepada 3 perlawanan ni dahulu. Perlawanan Selangor melawan Pahang, perlawanan Terengganu, perlawanan Kuching melawan Sabah dan Negeri Sembilan melawan JDT lah. Perlawanan-perlawanan lain aku ulang lah ya. Kelantan United akan menerima kunjungan Perak di Kota Baru. Stadium Darul Aman pula akan menjadi venue di antara Kedah melawan PDRM. Sekali lagi di Kota Baru, Kelantan akan menjadi Kota Baru akan menjadi venue di antara Kelantan dan Penang. Dan mungkin untuk match day 3 ni kembali ke Kuala Terengganu. Terengganu mungkin mampu mencatat kemenangan pertama melawan KL lah. So itu melengkapkan semua perlawanan untuk match day 3 lah. Kalau kita lihat selepas selesai perlawanan di antara Pahang dan Kelantan sebentar tadi, kedudukan Liga sekarang aku rasa final untuk hari ini, top 4 kita 1, 2, 3, 4 semua mencatatkan 2 kemenangan, 6 mata dan hanya dipisahkan dengan goal difference lah ya. Didahului oleh Sabah di tempat pertama, Selangor di tempat kedua, JDT di tempat ketiga dan Kedah di tempat keempat. Kalau kita tengok katanya yang bottom 3 lah, bottom 3 nombor 12, 13, 14 ke sama juga situasi dia, kosong mata untuk ketiga pasukan dan hanya dipisahkan dengan goal difference lah. Kelantan di tempat ke-12, Terengganu di tempat ke-13 dan Kelantan FC tercorot di bottom league lah. So few of the games yang kita boleh lihat lah, look forward to untuk hujung minggu ini. Sebelum kita mengakhiri podcast kita, episod kita hari ini, ada apa-apa kata-kata? Aku rasa prediction awal aku untuk season ni terutamanya pasukan-pasukan yang telah berbelanja besar ni, ataupun pasukan-pasukan yang biasanya berada di Liga Super ni telah menunjukkan peningkatan ataupun permainan yang bagus lah. Macam JDT, Kedah, Pahang, Selangor, and Sabah. So aku nampak persaingan antara semua kelab-kelab yang biasanya ataupun regular lah dalam Liga Super ni telah menunjukkan persaingan yang baik. Jadi sebenarnya aku rasa benda ni bagus sebab untuk sebuah liga tu berada di tahap yang terbaik, kita kena ada pool of kelab yang mampu bersaing dengan sengit antara satu sama lain. And of course, kelab-kelab yang sokong macam baru naik ataupun selanjutnya berada di pertengahan liga, elemen-elemen kejutan tu yang akan menambah rencah lah dalam liga, dalam sebuah liga. So setakat ni aku rasa ia menunjukkan peringatan yang baik. Dan aku harap and kita dapat tengok juga sokongan peminat juga bertambah baik and dapat memenuhi stadium kan. Di Kelantan itu main petang pun penuh, di Selangor pun penuh, Kuching tadi penuh. So Sabah memang dah daripada season lepas kan, memang kita nampak lah benda tu. Happy lah, aku happy untuk tengok liga kita bertambah meriah and teruskan memberi sokongan kepada pasukan-pasukan kegemaran anda. Azim, aku rasa aku nak ambil peluang ni nak tanya kau. Kita ada announce friendly national team kan? Ya, kita akan bertemu dengan Hong Kong 28 hari bulan Mac nanti. Okay, that should be the first break lah. Match. Ya, dan next game selepas tu akan bertemu dengan Turkmenistan lah. Okay. Both main di SSI je. Ya, SSI betul. Ya, SSI. Okay. Ya. Engkau pula Azim, apa engkau punya, apa yang kita patut peminat patut look forward to untuk match day 3 ni? Apa yang mereka perlu look forward, mereka perlu memberi sokongan kepada pasukan masing-masing seperti biasa. Adalah perkara normal ya, permulaan liga ya, kita semua bersemangat ya. Dan bila pasukan kita menang dan bila pasukan kita kalah, kita mudah teruja dan kemudian hilang, mula malas nak memberi sokongan. Itu perkara biasa ya. Tapi saya harap penyokong Malaysia terus memberi sokongan kepada pasukan masing-masing, tidak kira apa juga keputusan kita terima. Ini adalah tahun 2023 di mana pertama kali yang 14 pasukan bersaing ya. So kita kena terima ya, yang pasukan Liga Perdana tahun lepas dimansuhkan dan dimasukkan ke Liga Super. Ini adalah perkara biasa sebab
ialah kita dari Liga Perdana, ada pasukan Liga Super yang bertanding di ACL pun ada, AFC Cup pun ada. Ini adalah perkara biasa ya. Kita akan nampak jurang ya. Ya, ini barunya persaingannya sihat ya. Daripada persaingan sihat akan memberi perkara baik kepada pasukan kebangsaan. So kita pasukan Malaysia jangan berputus asa dan terus memberi kepada pasukan beri sokongan masing-masing kepada pasukan masing-masing. Dan kalau boleh turunlah ke stadium. Kalau dan tak dapat turun stadium, sokonglah pasukan anda di depan televisyen. Kalau tak dapat juga, followlah pasukan anda di live score. Cukup lah, itu pun dah cukup bagus dah. Okey, masih daripada saya. Okay, Ya. okay. So konsisten lah kita punya message kepada pendengar-pendengar kan, teruskan sokongan kan, turun stadium, berikan sokongan tak kisah menang atau kalah kan. So konsisten lah kita punya reminder kepada pendengar kita kan. Engkau pula Phil, for match day 3, apa expectation that you looking forward to? I think aku nak reiterate balik yang pasal Alpha mention about pace Liga Super ni kan. Okay, walaupun baru 2 perlawanan, Liga masih panjang, hashtag. Tapi pasukan-pasukan yang dah ke hadapan and yang dah banyak terbelakang tak boleh Catch up. they need to start playing catch up very quick. They need to do it now because once dah ketinggalan then susah lah sebab again match day 3, match day 4 akan menyusul selang beberapa hari. So sebenarnya harap Terengganu akan start bangkit lah kan. They have a good squad, good players. So looking forward for Terengganu KL actually. So that's all lah. Just keep supporting your team. Bukan kita lagi siapa yang lagi nak sokong. Alright. Okay. I think itu saja untuk kali ini. Terima kasih Apan. Terima kasih Azim. Terima kasih Phil untuk recording Terima kasih. Okay. Untuk Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. okay. Terima kasih kawan-kawan semua. Untuk para pendengar kita di luar sana, seperti biasa untuk mendengar episod-episod yang lepas, kita ada di Spotify, kita ada di YouTube dan kita juga ada di Apple Podcast. Boleh cari podcast Bola Lagi. Seperti yang peringatan yang rakan-rakan panel beri sebentar tadi, aku pun nak bagi peringatan yang sama lah. Kita turunlah stadium, tengok macam game Selangor tu main petang Ahad kan. Rasanya tak ada sebab pun tak turun stadium kan. So kita sama-sama penuhi stadium lah untuk memberi sokongan kepada pasukan tempatan kita. So aku akhiri seperti biasa recording kita pada hari ini dengan ucapan bola sepak kita, wajah kita.